Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT dengan limpah rahmatnya. Malam ni kita sambung lagi pengajian kita surah Saba, muka surat 431 ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi basyiran wa nadhira walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُل لَّكُم مِّيعَادُ يَوْمٍ لَّا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ. Dan tidaklah kami utuskan engkau, yakni wahai Muhammad, melainkan sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi ancaman kepada seluruh manusia. Akan tetapi kebanyakan manusia itu tidak mengetahui. Jadi dalam ayat-ayat yang kita baca pada kuliah yang lalu, Allah SWT menyebut bantahan-bantahan yang dikemukakan oleh puak-puak kafir yang engkar terhadap pengutusan Nabi SAW, dan mereka menuduh Nabi SAW mereka-reka dalam ajaran yang baginda sampaikan, sedangkan itu adalah wahyu dari Allah SWT. Dan mereka juga mereka engkar kebenaran Al-Quran, mereka engkar kepastian datangnya hari kiamat. Begitu juga mereka mengingkari kerasulan Nabi SAW. Jadi banyaklah bantahan-bantahan. Dan dalam masa yang sama mereka buat macam-macam tuntutan, yang mana semua itu adalah kerana mereka mendustakan, tidak mahu percaya. Jadi Allah SWT memberitahu kepada Nabi SAW supaya memberitahu kepada mereka kedudukan sebenarnya. Jadi segala bantahan mereka itu tidak ada guna. Segala syubhat-syubhat yang mereka lontarkan untuk menghalau orang daripada terima ajaran wahyu dari Allah SWT, semua itu tidak ada manfaat untuk mereka. Jadi ayat ni Allah Ta'ala menyebut tentang kerasulan Nabi SAW itu dengan dua perkara, sebagai bisyarah dan sebagai inzar. Jadi Allah SWT kata, wa ma arsalnaka, tidak kami utuskan wahai engkau, kami tidak utuskan engkau wahai Muhammad. Maknanya selalu Allah Ta'ala sebut bila bab kerasulan ni, tugas Nabi sebagai dakwah, Allah Ta'ala sebutkan tugas dia irsal, kami utuskan, kami bangkitkan. Jadi hal ni poin penting. Walaupun orang sibuk Maulidur Rasul, kelahiran Nabi, hal lebih besar lagi itu adalah pengutusan Nabi. Kelahiran itu mukaddimah. Hal cerita sebenarnya pengutusan Nabi. Yang ni setelah 40 tahun berlalu kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kehidupan itulah penuh dengan pengajaran-pengajaran, panduan-panduan. Bukan kata tak ada 40 tahun pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Maknanya kalau kita tengok umur Nabi 93, 40 tahun baru menjadi rasul. Jadi tugas sebagai kerasulan 23 tahun. Ia selalu menjadi penekanan kepada Al-Quran adalah pengutusan Nabi. Maknanya Nabi menjadi rasul, bawa wahyu dari Allah Ta'ala, mengajarkan Al-Quran untuk manusia
Waktu titik poin yang besar sekali. Kalau kita nak cerita tentang kelahiran Nabi, itu hanyalah wasilah. Wasilah supaya kita faham perjuangan Nabi. Yang ini dari segi apakah persediaan yang ada pada Nabi sebelum jadi Rasul. Itu poin penting. Semata-mata Nabi lahir itu belum sempurna misi Nabi. Misi Nabi, tugas Nabi, apa yang Nabi nak bawa adalah setelah daripada Allah SWT mewahyukan kepada Nabi Al-Quran itu. Jadi bila Nabi SAW itu diutuskan oleh Allah Ta'ala, dua tugas Nabi, bisyarah, membawa khabar gembira, yakni kepada orang taat, orang nak beriman kepada Allah Ta'ala, orang beramal soleh, maka untuk mereka itu ada khabar gembira, yakni ada ganjaran pahala dan mereka akan ditempatkan dalam syurga. Sebaliknya Nabi SAW ini akan memberi amaran kepada orang yang tolak, orang yang engkar, bahawa mereka itu akan mendapat azab, mereka itu akan ditempatkan dalam neraka. Jadi ini adalah tugas Nabi SAW. Jadi ayat-ayat yang kita baca, yang mana orang kafir Quraisy ni, orang-orang Mekah, mereka selalu mencabar Nabi. Mereka selalu minta bukti mukjizat daripada Nabi. Dan bila Nabi SAW memberi peringatan kepada mereka, kalau mereka engkar, azab akan menimpa kepada mereka, seperti mana telah menimpa pada kaum sahabat itu. Kerana mereka engkar kaum sahabat itu, disebabkan kufur mereka itu, Allah Ta'ala binasakan mereka. Jadi kafir Quraisy ni mereka minta dari Allah Ta'ala supaya azab tu mari juga. Selalu disebutkan dalam Al-Quran banyak tempat, orang kafir ni daripada dulu lagi, sama ada zaman Nabi Nuh, Nabi Lut, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Shu'aib, semua mereka tu cabar Nabi supaya dibawakan azab. Kafir Quraisy pun lagu tu juga, minta azab. Jadi apa yang sepatutnya mereka tahu dan mereka faham ialah pengutusan Nabi SAW itu adalah membawa khabar gembira, bisyarah dan inzar. Jadi azab itu mari dari pihak Allah Ta'ala, bukan daripada pihak Nabi. Nabi hanya mengkhabarkan, Nabi hanya memberi amaran, tapi mereka tu selalu cabar Nabi. Dan kamu Rasul yang benar, marilah azab. Jadi mereka minta, mereka cabar Nabi. Jadi Allah Ta'ala kata, walakin aktsaran nasi la ya'lamun, kebanyakan manusia tidak tahu. Jadi manusia itu tidak tahu bahawa Nabi ini, dia sebagai Rasul dari Allah Ta'ala, tugas dia adalah untuk memberi khabar gembira. Nabi tidak mari untuk memberikan kekayaan kepada manusia. Nabi tak mari untuk membawa azab kepada manusia, tetapi Nabi memberi peringatan, Nabi memberi khabar gembira. Jadi bila manusia itu minta azab, maka mereka mencabar Nabi, dan bila mereka terus bersikap demikian, dan Nabi telah menunaikan tugas dia sebagai pemberi basyir, pemberi khabar gembira dan pemberi amaran. Bila Nabi telah selesai dah tugas dia menyampaikan wahyu daripada pihak Allah Ta'ala, dan mereka tetap degil, maka ketika itulah azab akan mari. Jadi waktu tu, waktu yang telah dijanjikan, setelah mana cukup syarat, mereka menentang, mereka degil, mereka cabar Nabi, dan Nabi telah menyempurnakan dakwah dia, selesai kerja Nabi, maka mereka itu akan dimusnahkan oleh Allah SWT. Jadi sifat sebenar Nabi itu adalah khabar gembira, pembawa khabar gembira, pemberi ancaman, basyiran wa nadhira. Jadi itu tujuan pengutusan Nabi SAW. Dan satu lagi poin yang disebutkan di sini, iaitu kafatan linnas, untuk sekalian manusia. Maknanya Allah SWT telah menetapkan bahawa agama yang dibawa oleh Nabi ni, wahyu yang akan disampaikan oleh Nabi ni tidak hanya untuk orang Arab Mekah saja. Maknanya orang Arab, orang Mekah ni jangan anggap bahawa bila mana mereka sekat dakwah Nabi, maka Nabi akan gagal, Nabi akan berhenti daripada dakwah dia. Tidak. Selagi Nabi hidup,
selagi mana dakwah Nabi itu tidak dapat disebarkan ke serata alam, maka Allah SWT tidak akan wafatkan Nabi. Jadi itu satu petanda bahawa kafir Quraisy ni walaupun dia nak sekat dakwah Nabi tak berjaya. Dan ini satu isyarat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau Nabi fokus dakwah Nabi ni bukan hanya orang Mekah sahaja. Pengutusan Nabi ni untuk semua manusia. Cuma mula-mula orang Arab dulu terima, orang Mekah dulu. Jadi kalau orang Mekah tak sit, tak apa. Orang Madinah ada, orang Yathrib ada. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mulalah buat hubungan dengan orang-orang Yathrib, orang-orang di Madinah. Begitulah seterusnya. Daripada Islam itu tersebar di Jazirah Arab, tersebar pula ke Habasyah. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam atak sahabat-sahabat dia tu, Ja'far bin Abi Talib dan lain-lain, untuk hijrah bawa Islam ke Habasyah. Jadi Habasyah bukan Arab. Tapi mereka dapat terima juga Islam. Maknanya ini satu tamparan yang hebat kepada kafir Quraisy. Maknanya mereka jangan anggap bila mana mereka telah tolak dakwah Nabi, berarti Nabi gagal. Tidak. Mana Allah Ta'ala utuskan Nabi ini untuk seluruh manusia, maka Nabi akan terus bergerak, bekerja, berdakwah. Walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Akan tetapi ini satu bentuk kalau kita katakan satu bentuk penyataan kekecewaan lah, sesal, kekesalan yang amat sangat. Sebab apa? Sebab betapa jelas tugas Nabi mari untuk menyampaikan dakwah supaya manusia beriman, mentauhidkan Allah dengan dijanjikan di syurga dan memberi ancaman dengan neraka, tapi manusia buat tak faham. Sebab itulah mereka berani cabar Nabi, ugu. Mereka cabar supaya azab tu mari, mereka nak ugu. Mereka ugu nak bunuh Nabi. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum sadiqin. Dan mereka itu berkata, bilakah janji ini akan tiba? Bilakah janji ini akan tiba sekiranya kamu benar-benar, sekiranya kamu orang yang benar dalam memberi ancaman kepada kami. Maknanya Nabi SAW tugas dia inzar, basyiran bil jannah wa inzaran bin nar wa bil azab. Tugas Nabi menyampaikan dakwah dengan cara memberi khabar gembira kepada orang beriman dan memberi ancaman azab. Jadi itu yang dijanjikan oleh Nabi kepada orang yang engkar, akan datang azab. Jadi mereka ni mengata wa yaquluna mata hadzal wa'd, bilakah. Jadi pertanyaan mereka kepada Nabi ni satu bentuk istihza, satu bentuk persendaan. Jadi mereka nak kata, siapa sekarang azab tak ada, kami boleh hidup dengan kekayaan, dengan kemewahan, azab tak tiba-tiba pun, berarti kamu Muhammad dusta. Dalam dakwaan kamu dusta. Kamu berbohong kepada kami bahawa azab akan mari kalau kami menentang. Jadi azab setakat ni tak ada lagi, berarti kamu dusta. Jadi mereka mempersendakan. Jadi arahan daripada Allah SWT kepada Nabi supaya Nabi jawab, Qul lakum mi'adu yawmin la tastakhiruna anhu sa'atan wa la tastaqdimun. Katakanlah, bagi kamu wahai orang-orang Mekah, bagi kamu wahai orang Mekah ada janji. Maknanya Allah Ta'ala telah menetapkan waktu tempoh azab tu bila mari. Cuma dia tak mari selalu. Sebab ini di bawah qanun Allah Ta'ala, qanun muhlat. Qanun Allah Ta'ala memberi tempoh. Mana dia tu nak nyawa, nak mikir, nak pergi mari, nak bersukaria ke gapo ke, Allah Ta'ala bagi tempoh pada mereka. Selama mana mereka boleh menentang Nabi, selama mana mereka boleh buat perancangan jahat terhadap Nabi, terhadap orang beriman lah, Allah Ta'ala bagi tempoh pada mereka. Memang Allah Ta'ala buat lagu tu dah. Orang yang engkar Nabi ni, menentang Nabi, dah mempersendakan Nabi, mereka ada waktu yang cukup panjang sebelum tiba azab.
Umat Nabi Nuh dulu, Nabi Nuh berdakwah 950 tahun. Satu tempoh yang lama. Jadi orang Mekah ni ada tempoh untuk dia. Selama mana Nabi ada di situ, kita baca dalam surah Al-Anfal ni, wa ma kunna mu'adzibina hatta wa ma kunna muhlikil qura, apa ayat dia tu, wa anta fihim wa ma kunna, kami tidak akan mengazab kamu semua wahai Mekah, kami tidak akan mengazab mereka itu orang Mekah selama mana engkau berada bersama dengan mereka, wa anta fihim. Dalam surah Al-Anfal kita baca baru ni, selama mana engkau berada bersama dengan mereka tu, kami tidak akan binasakan mereka. Jadi isyarat bahawa Nabi akan berhijrah. Nabi akan berhijrah. Wa ma kana Allahu li'azibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'azibahum wa hum yastaghfirun. Ayat 33 surah Al-Anfal, surah 180. Allah Ta'ala tidak akan mengazab mereka selama mana engkau berada bersama dengan mereka. Maknanya itu satu rahmat yang besar kepada kafir Quraisy. Allah Ta'ala hanya mengazab mereka setelah Nabi berhijrah. Ke surah Al-Anfal, surah Badar, peperangan Badar. Jadi bila Nabi itu berhijrah ke Madinah, mereka itu tetap merancang untuk membunuh Nabi. Maka tempoh kepada mereka itu sudah berakhir. Jadi sebelum Nabi berhijrah, dan mau ni cabar sama pada Nabi, azab yang kamu memberi amarah pada kami itu bila nak bagi? Lama dah kita tunggu. Jadi Allah Ta'ala beritahu pada Nabi supaya Nabi jawab persendaan mereka dengan mengatakan bahawa janji untuk kamu tu ada, jangan bimbang. La yastakhiruna anhu sa'ah, dan dia tidak akan ganjak daripada kamu, dia tidak akan mundur daripada kamu, walaupun satu saat, dan dia tidak akan mari cepat walaupun satu saat juga. Maknanya keputusan Allah Ta'ala akan tiba pada waktu dia, mengikut kehendak dia. Jadi di sini kedatangan azab bukan atas kehendak Nabi. Seperti mana kita maklum tadi, bukan urusan Nabi nak mari azab. Bukan urusan Nabi untuk membawa azab, dan bukan dalam pengetahuan Nabi juga bila ke azab tu mari. Tapi waktu tu ada. Itu amarah keras kepada golongan yang derhaka, golongan yang zalim. Maknanya sekarang tempoh penangguhan azab kepada kamu tu masih ada lagi. Sepatutnya kamu baiki. Tetapi mereka berdegil. Mereka tetap dengan penentangan mereka, makin mereka tu berancang, bermacam-macam kejahatan. Dan Allah SWT nyatakan lagi kedegilan mereka. Maknanya mereka ni memang patut Allah SWT nak binasakan mereka kerana mereka telah buat keputusan tidak akan beriman. Mereka bukan setakat mempersendakan azab yang diberi amarah oleh Nabi, bukan setakat mereka tu menafikan kedatangan hari akhirat, malah mereka telah bernekat dah untuk terima, untuk tidak menerima Al-Quran yang dibawakan oleh Nabi. Mana ini kedegilan mereka, nekat dah mereka. Allah Ta'ala kata, wa qala allazina kafaru lan nu'mina bihadzal qur'ani wala billadzi baina yadayhi. Orang-orang kafir itu berkata, kami sesekali tidak akan beriman dengan Quran ini. Quran yang ada depan ni, ayat setara mana pun kita tidak akan beriman. Itu kedegilan kafir Quraisy. Mereka tu kata kepada Nabi, wala billazi baina yadayhi, dan tidak juga apa yang ada di hadapannya. Di hadapannya. Jadi bahagian ni wala billazi baina yadayhi ni ada dua pendapat ahli tafsir. Pendapat yang pertama, wala billazi baina yadayhi ini berarti kami tidak akan beriman dengan Quran yang kamu bacakan kepada kami, dan kami juga tidak akan beriman dengan kitab-kitab
yang diturunkan kepada Al-Quran. Kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran, kita tidak akan percaya. Maknanya sebut gapo pun wahyu dari Allah Ta'ala, Quran, kau Taurat, kau Injil, kita tidak akan beriman. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua kata, wala billazi baina yadayhi ni, kami tidak akan beriman dengan Al-Quran dan apa yang ada di hadapan Al-Quran, yang terkandung dalam Al-Quran itu. Maknanya isi gapo dalam Quran pun, lepas pada ni akan turun lagi, gapo pun isi kandungan dia, kita tidak akan percaya. Antaranya gapo? Hari akhirat. Jadi kalau kita tengok pendapat pertama dan pendapat kedua ni, hak mana lebih munasabah? Tapi berdasarkan pada ayat-ayat yang kita baca baru ni, wala billazi baina yadayhi ni, maknanya apa yang tersebut dalam Quran. Quran tu sebut apa benda penting tentang kiamat, tentang adanya syurga, adanya neraka. Hak tu hak mereka tak mesti percaya. Jadi tafsir yang kedua tadi, wala billazi baina yadayhi itu, kami tidak akan beriman dengan Al-Quran dan juga apa yang terkandung dalam Quran tu. Baina yadayhi itu mana depan, mana buka mushaf tu gapo ada. Gapo ada depan. Quran hak Muhammad tu baca depan kita, dia buka. Dah. Gapo ada lah tu, kita tak percaya. Tentang tauhid kau, tentang kiamat kau, gapo kau, kita tidak akan menerima. Dan kita pilih pendapat ni sebab dia sesuai dengan konteks ayat yang kita baca sebelum pada ni. Sebab sebutan tentang Taurat Injil dia tak ada sebelum pada ni. Tak cerita pun. Tak ada kaitan. Jadi sebab kaedah kita tafsir Quran ni, kita tafsir Quran berdasar kepada siap. Konteks cerita Quran tu gapo sebelum pada ni. Quran cerita pasal gapo. Daripada awal surah, awal-awal lagi Allah Ta'ala kata, wa qala allazina kafaru la ta'tina as-sa'ah. Orang kafir kata kiamat tidak akan mari. Jadi Quran, dalam Quran lah tersebut berita tentang kiamat. Jadi hak ni orang kafir tak mesti percaya. Jadi soal sekarang dalam surah ni tak sebut pun kena beriman dengan Quran, kena beriman dengan Taurat dengan Injil. Walaupun itu rukun kita beriman juga, rukun kitab yang kita kena beriman, kita kena beriman dengan Quran dan kitab-kitab terdahulu memang. Tapi dalam konteks ni, wala billazi baina yadayhi ni, hak di hadapan Quran tu maknanya di hadapan bila dibuka, dibaca cerita kiamat. Walaupun betul dari segi bahasanya, hak depan Quran ni maknanya depan dari segi masa. Sebelum Quran ada Taurat, ada Injil, ada Zabur. Dari segi itu betul, tapi kita nak dari segi konteks ayat, konteks surah, cerita-cerita sebelum pada ni. Cerita sebelum pada ni semua tentang berkenaan orang kafir engkar akhirat. Jadi hak ni lah hak lebih munasabahnya kita kata, kita tidak akan beriman dengan berita kiamat yang kamu cerita, kamu bacakan kepada kami ni. Kemudian Allah Ta'ala gambarkan peristiwa tentang kiamat akan berlaku nanti. Kiamat tak berlaku lagi, tetapi gambaran telah dibuat supaya mereka ni rasa gerung takut. Maknanya tak pandai kalau demo tu nak mendustakan. Sebab apa? Sebab kiamat ni kena hadapi. Kena hadapi belaka. Eka secara mana pun kiamat tu tak akan berlaku. Terima kata terima, kena akui. Sebab budak. Ataupun kita nak belajar lesen kereta. Tak. Kita nak lesen kereta, nak juga bawa kereta. Tapi tak ada lesen lagi. Orang kata kena ambil lesen. Tak. Bila nak ambil lesen ni kita berlatih kena baru sama cikgu. Pula steering tak kena, masuk gear tak kena. Tak. Tapi satu masa kita kena bawa juga tepi JPJ. Nak lulus ni. Nak tak nak memang kita kena bawa depan JPJ. Tak dapat tidak kalau kita nak lesen. Jadi benda tu tak boleh nak elok. Tapi kalau kita duk mecok, duk marah kau cikgu dah, ataupun kita duk moteng sama kelah mandu, tak ada apa kita tak pandai pas bila-bila, maknanya kita kena hadapi.
kena hadapi kenyataan. Jadi sekarang ni kiamat ni adalah satu kenyataan, kena terima. Percaya ke tidak percaya, kena terima. Jadi daripada kita terus mendustakan benda yang pasti ni, lebih baik kita beriman dan beramal soleh sebagai persediaan. Hukum mana pun kita akan hadapi juga. Jadi tak pandai kita nak lawan, kita kena terima kenyataan. Jadi orang kafir ni dia tidak dapat terima kenyataan bahawa kiamat akan berlaku. Jadi Allah SWT beritahu di sini, walau tara idz zalimuna mawqufuna 'inda rabbihim yarji'u ba'dhum ila ba'dil qaul. Kalau kamu melihat ketika mana orang-orang zalim itu didirikan, mana diletak cacat di hadapan Tuhan mereka, ini mereka akan di hadapan Allah SWT. Mereka akan bersoal jawab di hadapan Allah SWT. Lagu mana keadaan kalau kamu dapat lihat nanti. Jadi di sini kalau kita ngaji tafsir ni, dia kata ada bahagian yang dihazaf. Jawab kepada lau itu dijawab, dihazaf. Walau tara, lagu mana agaknya kamu melihat nanti ketika mana orang-orang soleh itu diarah supaya berdiri di hadapan Allah. Ketika mereka itu berdiri, dipaksa berdiri di hadapan Allah Ta'ala, lagu mana keadaan? Jadi macam orang itu bersalah lah. Orang itu bersalah. Macam contoh dia duk kutuk belakang. Dia kerja dengan seorang majikan. Dia anggap majikan ni bersadah, dia boleh lawan. Tapi atas majikan tu dia ada director pengarah tertinggi sekali. Dia duk kutuk macam-macam. Contohlah kita lah ni duk kata kepada Perdana Menteri kita, organ gini dah, tulis gitu dah. Sekali jumpa dengan dia lagu mana? Dia tanya kita, demo ke? Duduk belakang dia sedap kita kata. Jadi waktu tu bila dia pegang kita, dia tanya, perlu kita nak jawab. Jadi Allah Ta'ala sebut di sini, alangkah ngerinya, tu bahagia tu dihazaf. Alangkah ngerinya kalau kamu dapat melihat orang-orang zalim itu dipaksa berdiri di hadapan Tuhan mereka. Mana Tuhan akan buat gapo pada mereka waktu luar daripada bayangan kamu. Pada keadaan yang amat menakutkan. Jadi pada waktu itu, yarji'u ba'dhum ila ba'dinil qaul, sebahagian daripada mereka mengembalikan perkataan mereka kepada pihak lain. Maknanya mereka tu saling menyalahkan orang lain untuk melepaskan diri mereka. Maknanya akan berlaku perbalahan antara mereka ni di akhirat nanti di hadapan Allah Ta'ala. Sebab nak lepas, bila nak lepas supaya selamat ni, jadi mereka kena letak kesalahan itu ada atas orang lain. Sama-sama lagu tu dah orang. Kalau dalam satu kes ada berlaku perbalahan, menyebabkan satu masalah yang besar berlaku, orang tak akan menyalahkan orang ni. Waktu kata ni kata ni nak berlepas diri, supaya dia tidak bertanggungjawab, orang lain yang bertanggungjawab. Jadi sekarang ni orang kafir, mereka akan dihadapkan di hadapan Allah SWT. Ada dua puak, satu golongan pemimpin, satu lagi golongan pengikut. Tak boleh lagi dah, ada pemimpin ada pengikut. Jadi pemimpin ni dia akan eksploitasi dengan segala apa yang ada ni, dia akan guna untuk eksploitasi pengikut dia. Sebab dia nak naik, dia nak jadi pemimpin, dia nak kekayaan. Jadi orang akan taksub pada dia. Orang bawah ni pula, dia sama ada dia nak cari sesuatu, sebab dia tak ada, maka dia bergantung pada pemimpin ni. Dia nak pada harta, nak pada kekayaan, nak pada projek. Jadi dia nak tupai. Jadi dia berhak pada pemimpin.
Dia tak ada pekerjaan, dia nak orang kaya ni, pemimpin ni memberi pekerjaan pada dia. Jadi saling bergantung. Jadi golongan pemimpin dan pengikut ni Allah Taala sebut di sini dengan dua istilah. Iaitu allazina stud'ifu, orang-orang yang ditindas. Orang-orang pemimpin ni pula, kapitalis ni, Allah Taala menamakan mereka sebagai allazina istakbaru. Jadi golongan mustakbirin dan golongan mustad'afin. Orang kaya ia menjadi pemimpin dan orang miskin ia menjadi pengikut. Jadi mereka ni kamu akan lihat nanti mereka akan berbalah banding jawab, meletakkan kesalahan pada atas orang lain. Mereka cuba melepaskan diri di hadapan Allah SWT dengan menyalahkan orang lain. Yaqulul ladzina stud'ifu lil ladzina istakbaru laula antum lakunna mu'minin. Orang-orang yang ditindas, yakni orang awam, orang fakir miskin, dia kata kalau tak sabit, dia kata pada orang mustakbirin ni, kepada pemimpin-pemimpin yang sombong takabur ni, dia sombong dengan kuasa mereka, dengan kekayaan mereka, kalau tidak sebab kamulah kita lama dia jadi orang beriman. Jadi golongan mustad'af ini mereka tidak beriman, lalu mereka menyalahkan orang-orang pemimpin ini di hadapan Allah. Allah Ta'ala nak terima ke? Apakah mereka akan dimaafkan? Qala allazina istakbaru lil ladzina stud'ifu anahnu sadadnakum 'anil huda ba'da idh ja'akum bal kuntum mujrimin. Jawab pula orang mustakbirin kepada orang-orang mustad'ifin yang menuduh mereka, apakah kami yang menyekat kamu daripada hidayah, daripada beriman, daripada beramal soleh, setelah mana datang kepada kamu hidayah tadi? Maknanya kita tidak halal, kamu yang ikut kami. Dah. Bahkan kamu sebenarnya golongan yang banyak melakukan dosa, buat jenayah. Maknanya kamu buat jenayah, tidak beriman, menentang Nabi. Dah. Kita tidak bertanggungjawab, itu pilihan kamu. Jadi masing-masing cuba melepaskan diri. Masing-masing cuba menyalahkan orang lain. Ini seperti mana yang kita baca dalam surah Al-Ahzab baru ni. Itu pada ayat 67, 68. Tu. Cuma Ahzab tu dia ringkas. Ni panjang sikit. Jadi masing-masing menyalahkan orang lain. Jadi Allah Ta'ala tidak terima. Dah. Wa qala allazina stud'ifu lil ladzina istakbaru bal makrul laili wan nahar. Maka orang-orang yang ditindas itu, orang-orang yang dhaif tadi, dia berkata kepada orang-orang yang sombong takabur, bahkan sebenarnya tipu daya kamu pada waktu malam dan pada waktu siang. Maknanya yang menghalang kami daripada ikut hidayah. Itu ketika mana kamu menyuruh kami supaya kufur dengan Allah dan supaya kami ini mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah. Jadi demo tu kata lagu tu. Maknanya orang mustad'afin ni pula kata, kamu sebenarnya yang telah buat rancangan macam-macam pada waktu malam kau siang kau, supaya menentang Nabi, supaya lawan Nabi, jangan ikut Nabi, memaksa kami, memaksa kami jangan beriman, menyekat kami daripada beriman. Kalau kamu beriman, kami akan bunuh kamu, kami akan sekat bantuan kamu. Jadi kalau kita tengok realiti, apa yang dibuat pertuduhan oleh golongan mustad'af itu betul. Sebab selalunya dalam ayat Quran Allah Ta'ala kata allazina yasudduna an sabilillah, orang-orang yang menghalang daripada agama Allah. Biasanya orang pemimpin besar lah. Dia ugut, siapa-siapa ikut Muhammad kita akan bunuh seksa. Bukti dia tengok Ammar bin Yasir, keluarga Yasir, Sumayyah, Bilal bin Rabah, semua tu diazab, diseksa. Khabbab bin Al-Arat diseret atas bara api, lemuk yang ada di atas belakang dia tu cair sehingga padam bara-bara api. Mana itu bentuk penyiasat. Memang golongan mustakbir ini
dia menyeksa orang ni supaya murtad, supaya syirik pada Allah Ta'ala. Jadi orang-orang yang mendapat hidayat daripada Allah Ta'ala, orang yang ada tauhid yang teguh ni, orang macam Bilal, Sumayyah, Yasir, Khabbab ni, mereka tetap dengan iman mereka, tak ganjak. Tapi bila orang lain tengok, orang kafir dhaif ni, dia tengok dah, dia tengok setara tu, pemimpin-pemimpin mereka ni buat kepada orang beriman, jadi mereka tak jadi nak beriman. Tak jadi nak beriman. Lepas tu bila pemimpin ni kerah mereka, kita akan buat gini-gini untuk menyekat dakwah Muhammad, dah, jadi mereka sanggup. Sebab apa? Sebab dia betul tak kecek saja Allah pitih. Kami akan bagi pada kamu sekian-sekian hadiah kalau kamu dapat buat gini pada Muhammad, gini-gini. Jadi mereka sambut. Sebab mereka nak dunia, kerana mereka orang fakir, orang dhaif. Jadi tuduhan golongan mustakbirin kepada golongan mustadafin, golongan tertindah, golongan lemah kepada golongan pemimpin ni memang betul. Tetapi di mahkamah Allah Ta'ala, Allah Ta'ala tidak terima. Sebab apa? Sebab masing-masing itu ada bahagia dalam dosa, dalam kesalahan. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala beri akal fikiran kepada manusia. Hidayah tu kamu timbang diri lah. Hidayah tu bila mari, apa kamu tak ikut? Kalau kami sekap pun, apa kamu tidak berusaha? Mengapa kamu tak ambil pelajaran? Maknanya seolah-olah Allah Ta'ala tanya pada mereka, mu tak tengok ke Bilal, mu tak tengok pada Khabbab, apa yang berlaku pada dia, kamu tak tengok pada Sumayyah, mati belaka kerana agama aku. Mereka beriman, mereka yakin kepada akhirat. Tapi kamu ni cinta pada dunia, patuh pada kafir Quraisy, kamu menentang Nabi. Jadi sebab itulah apa hak mereka cuba menyalahkan pemimpin-pemimpin mereka, Allah Ta'ala tidak pedulikan. Maka pada waktu itulah, bila mana alasan mereka tidak diterima di hadapan Allah SWT, mereka pun wasarun nadamata lamma ra'awul azab. Dan mereka pada waktu itu menyembunyikan, mereka pada waktu itu menyembunyikan penyesalan mereka. Mana yang mereka dalam keadaan malu, menyesal kerana tidak menentang pemimpin mereka pada waktu itu. Sepatutnya pemimpin yang jahat ni kita kena tentang awal-awal lagi. Jangan nanti tunggu di hadapan Allah Ta'ala. Jadi mereka menyesal ketika mana mereka melihat azab selama ni mereka persendakan. Wa ja'alna al-aghlala fi a'naqil ladzina kafaru, dan kami akan pasangkan belenggu-belenggu di leher orang-orang kafir. Mana semua, tak kira hak mustadafin tak ni kau, hak mustakbirin kau, masing-masing tu akan terbelenggu. Hal yujzauna illa ma kanu ya'malun. Mereka tidak akan dibalas mereka sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Maknanya apakah mereka itu tidak dibalas mereka dengan apa yang mereka buat. Maknanya balasan setimpal terhadap mereka kerana perbuatan mereka. Mana mereka hak mustakbirin, dia mencengkam, memaksa orang-orang lemah supaya tunduk. Orang tunduk ni pun, orang yang lemah tunduk ni pula mereka terbelenggu pula. Mereka terbelenggu pemikiran mereka. Mereka lebih cinta pada dunia. Mereka tak berani nak lawan pemimpin-pemimpin mereka. Akibatnya mereka dihukum. Jadi mereka diletakkan dengan belenggu tadi kerana mereka sendiri terbelenggu pemikiran mereka. Mereka taksub kepada pemimpin mereka, ataupun mereka sayang nak tinggal ajaran nenek moyang mereka. Jadi ketika hidayah tu mari, mereka tidak pedulikan, mereka lebih mementingkan kepentingan dunia mereka. Jadi balasan yang mereka terima tu setimpal dengan perbuatan mereka. Kemudian ayat berikut ni Allah SWT memberi tasliyah. Maknanya Allah Ta'ala hiburkan hati Nabi. Maknanya penentangan yang kuat daripada pokok kafir Quraisy ni yang mempersendakan Nabi,
Terutamanya Nabi berhadapan dengan golongan mustakbirin ni, golongan yang mewah ni, yang diberikan macam-macam kaya, penentangan daripada mereka itu begitu segi. Maka di sini Allah SWT memberi tasliah kepada Nabi. Ada hal ni kita boleh tengok dalam beberapa ayat berikut nanti. Jadi kita berhenti setakat itulah. Apa yang baik dari Allah SWT, salah dan silap itu daripada kelemahan dia. Aku li qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.